Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam semua. Malam ni saya nak tunjuk kepada anda cara-cara kami membuka sebuah gearbox ataupun transmisi auto. Step by step macam mana kami buka. Sekurang-kurangnya benda ni bolehlah menjadi sebagai satu info ataupun menjadi sebagai satu orang kata reference untuk anda semua. Okey, bersama saya malam ni kita layan buat gearbox malam ni. Okey, jom. Selalu kalau katakan gearbox auto ni, biasanya kami akan buat apa? Kami akan buat yang buka yang pertama kali kami akan buka dengan bahagian oisam dulu lah. Bahagian oisam kami buka dulu. Kami baraikan bahagian oisam dulu, bukakan oisam dulu sebab dalam oisam ni adalah terdapat sebuah valve body yang kita panggil valve body. Jadi siapa yang tengah live sama kami ni, kita layan dulu macam mana kami leraikan sebuah gearbox auto. Jom kita layan kejap Sebab separuhnya kalau ikutkan kami, kerja-kerja kami lah setiap hari lah membaiki ataupun menyelesaikan masalah pada transmisi. Memang itulah kerja harian kami di workshop di Seksyen 7 Shah Alam. Jadi banyak benda-benda yang kami nak share kepada anda ataupun kami nak berkongsi maklumat kepada anda. Terutama yang kita ni lah sekarang ni banyak yang menggunakan gearbox auto ni. Dan kat sini satu guideline ataupun cara kami untuk tunjukkan kepada workshop-workshop di luar sana ataupun workshop-workshop yang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan transmisi auto ni. Sebab transmisi auto kalau kita tak biasa buka, benda tu agak macam susah juga. Tapi kalau kita dah biasa buka, kat situlah kita akan memudahkan kerja-kerja kita. Jadi kepada anda, ini adalah platform anda untuk mendapat sedikit info ataupun maklumat berkenaan dengan gearbox auto. Siapa yang bersama saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita layan gearbox. Jadi apa yang kita buka sekarang ni lah bahagian oisam dia atau bahagian takungan minyak dia. Dalam tu ialah dia punya bahagian filter. Dan kat sini anda boleh nampak dia punya bahagian valve body dia. Valve body gearbox dia. Okay, kita akan buka bahagian valve body dia. Sebab dalam bahagian valve body ni kena hati-hati sikit sebab banyak skru-skru pada bahagian valve body ni. Memang banyak skru-skru. Jadi kita kena buka bahagian skru-skru yang berpatutan. Jangan main hantam je. Jangan main buka je sebarangan skru. Sebab skru-skru untuk valve body ni ada banyak. Jadi kita mesti tahu macam mana skru-skru yang perlu dibuka, yang mana skru yang tak perlu dibuka. Jadi bahagian oisam yang untuk gearbox transmisi ni, gearbox dia ada skru yang bersaiz 10 dan saiz 8. Jadi apa yang skru mana yang kena buka? Skru yang bersaiz 10. Anda kena buka skru yang bersaiz 10 saja. Bukakan skru-skru yang bersaiz 10 untuk kita bukakan bahagian valve body. Jadi siapa yang bersama dengan live ni, okey, minta tolonglah ringan-ringankanlah anda punya jari jemari untuk tekan button share untuk memudahkan kita berkongsi maklumat dengan rakan-rakan kita di luar sana, terutama kepada member-member kita workshop, kelab-kelab kereta kita ataupun member yang nak tahu cerita berkenaan transmisi ni. Sebab boleh katakan dekat Malaysia sekarang ni dah lebih kurang 80% kenderaan kita ni dah menggunakan gearbox auto. Jadi kat sinilah kita nak berkongsi maklumat kepada anda. Sebab ni platform kita mendedahkan, menguraikan, meleraikan gearbox auto ni. Jadi siapa yang tengah live ni minta tolong tekan button share dan kalau boleh yang mana tengah tengok ni ringankan jari jemari anda. Tulislah anda berada di lokasi di mana. Kalau katakan belah Perlis dekat daerah mana? Contohnya belah Kangar Perlis, belah Kota Kinabalu Sabah, belah Kuching Sarawak. Tulislah kat sini supaya kita tahu maklumat kita kat mana. Kalau belah Kelantan, kat mana? Kota Baru Kelantan. Tulis Kota Baru Kelantan. Dan secara tak langsung siapa yang menjadi ataupun workshop-workshop yang bersama kami, minta tolong anda bagi detail alamat anda, workshop anda di mana. Jadi senang kalau katakan kita punya customer ataupun pengguna-pengguna kenderaan di Malaysia yang nak mencari workshop-workshop yang ada kepakaran dalam membaiki gearbox, kita boleh dapat bantu mereka. Okey. Assalamualaikum, Abang Fadil, Manik Urai, Abang Fadil kita. Dia berada dekat belah area Kelantan. Abang Fadil kita ni dia pun ada kepakaran dalam membaiki gearbox. Jadi siapa yang belah-belah Manik Urai ada masalah gearbox, boleh jumpa dengan Abang Fadil kita. Kita layan. Line okey tak? Takut line ada problem ke? So far insyaAllah line okey sikit.
Abang Lan Shah Alam, Manik Urai. Assalamualaikum Abang Ahmad Syahril, Abang Syakir. Okey. Jadi sekarang ni, kalau apa yang kita dah buat sekarang ni, bila kita dah buka bahagian buff body dia, biasanya apa yang step pertama, walaupun gearbox ni ada masalah ke apa, ambil angin buat pressure test dulu. Tengok ambil adegan tak, minta tolong buat pressure test dulu. Sebab ini step yang mudah je. Sebab kalau kita tak buat pressure test sebelum kita baraikan atau meleraikan gearbox ni pun, nanti kita confuse. Gearbox ni ada masalah tak? Pressure ada problem tak? Jadi, apa yang biasa kita akan buat, kita akan buat pressure test dulu. Abang Ahmad Syaril dan share. Terima kasih siapa yang tekan button share. Terima kasih banyak. Abang J Hasan daripada Kota Kinabalu. Abang Yuri daripada Penang. Abang Ahmad Zalani daripada Pekan Pahang. Jadi kita buat pressure test dulu. Buka gearbox, apa-apa jenis gearbox sekali kita buat pressure test dulu. Baik-baik, jangan sampai tertendang ke muka sendiri. Kita test pressure dulu. Mana-mana lubang-lubang yang ada bersangkutan, kita tengok. Okey, itu tak ada. Itu tak ada. Itu bahagian untuk forward depan. Okey, itu ada. Lepas. Okey, tengok. Bila kita buat pressure test, kita tahu. Sedikit sebanyak kita dapat reference kita sebelum kita barai gearbox. Angin sikit. Okey, stop. Lagi sikit. Okey, stop. Okey, kat situ pressure ada. Maksudnya kat sini tiada kebocoran pada bahagian dalam gearbox dia. Jadi kita boleh tu lain. Satu lagi bahagian reverse. Okey, low and reverse clutch bahagian tengah-tengah tu. Okey, kat sini bahagian low and reverse. Okey. Bila kalau tak, jika tak ada kebocoran, dia akan tendang balik angin tu keluar. Jangan tekan kuat-kuat, tekan slow je. Okey. Right. Okey, bahagian bawah pula, bahagian untuk bahagian end clutch dia ataupun bahagian untuk gear 4 dia, bawah tu lubang tu, ngam-ngam. Ni, okey. Alaskan kain dulu. Okey, lepas. Masuk. Sekejap kita dengar bunyi tak. Sekejap untuk anda, okey. Dengar bunyi. Lepas. Okey, dengar. Lepas. Dengar. Lepas. Okey, dengar sekali lagi. Okey, right. Okey, apa yang kalau anda boleh dengar itu adalah kebocoran pada bahagian end clutch dia, maksudnya pada bahagian bahagian gear 4 dia ada kebocoran. Jadi kat sini kita dapat suspect sikit. Okey, jadi kita boleh highlightkan bila kita bongkarkan gearbox ni, kita tahulah bahagian end clutch dia atau bahagian gear 4 dia ada masalah. Okey, apa selepas ni kita buat? Kat sinilah kita akan buka bahagian muka depan dulu. Muka depan ada saiz 12. Kita buka skru-skru yang keliling pada bahagian saiz 12 tu, kita buka semua. Gambar ada pecah-pecah sikit. Gambar pecah-pecah blur tuan, video lain tak saya atau tu. Okey, jap. Saya rasa lain ada problem sikit. Jap. Kita adjustkan sikit. Jap Kita larikan sikit dia punya setting dia. Kita kurangkan sikit cahaya tengok. Ni dia ada masuk call pula. Kita kurangkan sikit cahaya dia. Sekejap saya cuba adjust sikit cahaya sikit. Saya kurangkan sikit cahaya. Mungkin cahaya ni mengganggu kita punya pemerhatian. Buka je dah. Cahaya. Okey, Abang Syaril, ini adalah sebuah gearbox untuk Proton perdana. Gearbox ni dah lama pun. Model-model ni dah lama, awal tahun 90-an ataupun hujung tahun 90-an, masuk tahun 2000 gearbox ni. Sangkut-sangkut. Blur tuan, tukar gearbox lambat. Kalau gearbox buat segan boleh baiki. InsyaAllah boleh Abang Hamdan. Okey, pertukaran gear lambat. Apa treatment yang sesuai untuk masalah ni? Biasanya kalau katakan masalah pertukaran gear lambat disebabkan masalah pada pressure, biasanya akan recommend saya punya transmission treatment JV Auto Go. Melvin, ini sebuah gearbox untuk model Proton perdana. Banyak isu orang kata gearbox perdana ni tak tahan lah, banyak rosak lah.
Ni guna wifi ni bos. Biasalah macam ni, dia ada gangguan sikit wifi ni. Sekejap Kita hold jap. Kita try pakai direct. Puasa panas ni, bersin sikit panas. Okey, clear tak gambar? Saya dah pakai direct, tak pakai wifi. Jadi siapa yang tengah pakai wifi kat bengkel tu minta tolong pakai direct, pakai tu. Kau semua pakai wifi, patutlah gambar slow. Woi. Ada kerja kosong tak bos? Muhammad Zaki. Boleh PM tepi. Okey, kita dah buka bahagian housing dia. Lepas tu pakai T boleh, aku dah longgar dah. Kita dah buka bahagian housing, front clutch housing dia. Lepas tu ada bahagian kat sini kita akan nampak bahagian oil pump. Ni bahagian oil pump dia. Ni bahagian oil pump dan ni bahagian differential gear dia. Differential gear ada orang panggil mahkota gear, crown gear. Clear tak gambar? Okey, gambar clear. Cantik. Okey. Apa-apa kita akan buka bahagian oil pump dia. Sebab kita kena keluarkan oil pump dia. Sebab dalam oil pump ada dia punya direct clutch, dalam oil pump ada dia punya rear clutch, dalam oil pump ada low and reverse clutch, dalam oil pump ni ada dia punya planetary gear. Jadi kita buka. Ini step-step ataupun langkah-langkah macam mana kita nak buka sebuah gearbox auto, automatic transmission ataupun conventional gearbox. Okey, siapa yang tengah live bersama saya, minta tolonglah ringan-ringankan jari jemari anda untuk tekan button share. Sebab ini adalah satu perkongsian ataupun maklumat ataupun benda info-info yang berkaitan dengan gearbox auto. Ini untuk anda semua, sekurang-kurangnya anda boleh tahulah, oh ini bahagian gearbox auto macam ni bentuk gearbox autonya. Ini bahagian oil pump dia. Okey, ni oil pump dia. Kita tolak tepi dulu, letak tepi dulu, oil pump. Lepas tu kita buka differential gear dia. Ini differential gear dia. Okey, right. Differential gear. Kita tolak tepi dulu. Okey. Lepas tu barulah kita buka pada bahagian dia punya beg jatuh, dia punya tu. Nampak? Gearbox ni ada sedikit bercampur dengan air. Ini adalah bahagian dia punya direct clutch dia. Ini direct clutch dia. Cabut direct clutch dia. Okey, clear dah sikit. Alhamdulillah. Clear dah sudah bos. Alhamdulillah. Daripada Abang Fizul Folziz dari Jawadil, daripada Labuan. Okey. Ini adalah bahagian dia punya direct clutch dia. Cabut keluar ni direct clutch ni. Okey, ni direct clutch. Okey, cun, direct clutch kita api dulu. Okey. Ini bahagian forward clutch. Tunjuk yang forward clutch dia. Angkat forward clutch, baik ini forward clutch dia. Ada sekali batang shaft atau input shaft ada bersama dengan dia punya bahagian forward clutch. Okey, letak tepi dulu. Tengok. Okey. Kat sini anda boleh lihat bahagian dia punya gear dia, housing gear dia. Dan di sini adalah bahagian dia punya drum dia. Brake drum. Cabut brake drum tak apa. Kadang dia tersangkut. Okey, cun, cantik. Ini bahagian drum dia. Drum ni berfungsi untuk gear 2 dan gear 4. Ni fungsi untuk drum ni, bawah sikit. Okey, ni drum ni berfungsi untuk berfungsi semasa gear 2 dan gear 4. Kalau gear 2 meraung, kalau gear 4 meraung, boleh jadi masalah pada bahagian drum ni tak berhenti ataupun tak dapat grip sepenuhnya pada bahagian dia punya brake band dia. Ni adalah bahagian brake band. Okey. Okey, right. Dan share. Terima kasih siapa yang share. Alhamdulillah. Daripada abang, daripada Mr. Lampo, daripada Kota Marudu. Terima kasih bang. Abang Muhammad Kamdan. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Okey, right. Kita dah buka bahagian forward clutch, kita dah buka bahagian direct clutch, kita dah buka bahagian drum, kita dah tengok bahagian seat belt. Okey, apa yang perlu kita buat seterusnya adalah buka pada bahagian dia punya low and reverse. Kita buka klip dulu. Kita buka klip dia. Hati-hati sebab klip ni besar sikit.
Gunakan screwdriver, kita cungkil, kita buka klipnya. Kepala jaga, nanti nampak rambut. Topi ada. Tarik je, tak apa. Kita buka klip dia. Hati-hati ya buka klip ni. Okey. Klip ni kita buka. Klip ni besar sikit. Jaga klip ni. Okey, ni dia punya seklip dia. Okey, dalam bila kita dah buka klip dia, kat sini kita akan cabutkan dia punya bahagian low and reverse. Dia punya drum dia ni. Dia punya piston dia ni. Dia punya pressure, tempat berlakunya pressure untuk bahagian low and reverse. Kita fokus sikit. Ni bahagian ni. Kita ambil skru 10, kita tarikkan dia. Okey, tarik pelan-pelan, pakai dua tangan boleh juga. Bagi tegak pun tak apa. Tak boleh bagi tegak. Sebab kadang dia sangkut ni, bahagian shaft dia ni. Tegakkan gearbox dia. Kita cabutkan bahagian dia punya low and reverse clutch dia. Ni dia punya bahagian low and reverse clutch dia. Ni bawah sikit. Okey ni. Inilah low and reverse clutch. Ini tadi kita dah test pressure. Okey, bahagian ni cantik. Maksudnya seal pada bahagian dalam ni, insya-Allah dalam masalah, tak ada masalah apa. Ingat ya, seal tengah ni pun dah juga. Ni seal ni dah keras ni. Okey, tak apa, kita tolak tepi dulu. Scraper. Kasih bersih kejap dia punya kawasan ni. Sebab satu lagi yang saya nak sampaikan kepada anda, kerja-kerja membaiki gearbox pastikan dalam keadaan kawasan yang bersih. Janganlah, kalau boleh elakkanlah kita buat kat lantai. Maksudnya kita kena buat dekat bahagian di atas meja sebaik-baiknya untuk memastikan part-part ataupun komponen-komponen pada bahagian dalam gearbox tak bercampur dengan habuk pasir ke benda-benda bernasing. Sebab dalam gearbox auto ni mesti dalam keadaan yang betul-betul dalam keadaan yang bersih. Jangan ada habuk pasir. Tak semestinya kita kena buat dalam bilik aircon, tak. Gearbox auto tak semestinya kita buat dalam bilik aircon. Yang penting kawasan sekitar kita jangan ada yang kawasan yang berpasir ataupun ada habuk-habuk. Yang itu paling penting lah. Buat gearbox kena pastikan sebaik-baiknya menggunakan meja lah. Satu meja senang kita buat dalam keadaan yang atas. Jangan buat kat lantai. Sebab kalau buat kat lantai kita khawatiri takut ada habuk-habuk pun atau mengganggu. Masa kerja-kerja pemasangan, kerja-kerja pembersihan, kat sinilah kita kena ambil tahu sikit berkenaan dengan tata cara untuk membaiki gearbox. Terima kasih kepada yang live bersama saya malam ni. Mata kita ada 449 mata. Maksudnya Encik Yus diperhatikan seramai 450 atau 50 mata. Okey. Memati. Jangan pakai. Jadi hari ni pembantu saya ialah Encik Yus kita. Dia akan bantu kita untuk buka sebuah gearbox untuk model Proton perdana auto. Perdana ni kalau ikutkan sejarah dia sampai naik ke parlimen bercerita pasal gearbox ni. Kalau anda dengar dulu lah sekali pasal gearbox auto perdana ni sampai naik ke parlimen, orang cerita pasal maintenance, overhaul gearbox perdana sampai 20,000 lebih sampai naik ke parlimen bro. Disebabkan itulah gearbox harga perdana ni semakin agak turun harga dia. Tapi sebenarnya perdana ni kalau betul-betul kita setting, betul-betul kita buat, sebenarnya gearbox perdana ni memang best. Okey, kita dah buka low and reverse clutch. Okey, apa yang perlu kita buka lagi? Kita buka dulu bahagian sun gear dia yang tengah-tengah tu. Sun gear cabut keluar. Itu adalah sun gear. Sun gear yang ada terdapat pada bahagian planetary gear. Ni adalah sun gear. Orang kata gear matahari. Ni gear matahari dia. Okey, kita letak tepi dulu. Lepas tu kita cabutkan dia punya planetary gear, cabut seketul dia. Dia akan keluar sekali dengan bahagian clutch dia nanti. Okey, ini adalah nama dia adalah planetary gear. Ni planetary gear. Planetary gear lah yang ada dalam sebuah gearbox auto. Kalau tak ada planetary gear, takkan wujudnya gearbox auto. Jadi, gearbox auto ada gear. Selalu orang kata gearbox auto ni tak ada gear. Sebenarnya gearbox auto ada gear. Nama gear dia adalah planetary gear. Okey, dalam ni baru kita buka dia punya bahagian clutch untuk bahagian low and reverse clutch. Low and reverse clutch dia. Kita cabut semua. Okey. Kalau untuk bahagian low and reverse clutch ada lebih kurang dalam 6 keping. 1,
2, 3, 4, 5, 6 keping friction plate atau clutch plate dia ni. Ni kita kena jaga ni. Kalau kerja-kerja overhaul, biasanya dia punya bahagian low and reverse clutch ataupun bahagian forward clutch, bahagian direct clutch, dia punya clutch plate dia harus diganti. Elok tak elok, kalau kerja-kerja overhaul, wajib diganti. Elok ke tak elok, wajib ganti. Itulah yang kerja-kerja overhaul. Jadi kebiasaannya kalau macam ni, walaupun kita nampak dalam keadaan yang masih cantik lagi, masih elok lagi, benda ni kita tolak tepi, tukar baru. Sebab overhaul, wajib tukar baru. Jangan ingat benda elok boleh pakai balik, tukar je. Inilah namanya overhaul. Jangan skip job. Okey, beres. Ini shaft dia. Shaft ni akan pergi ke bahagian untuk forward clutch, maksudnya bahagian untuk bahagian gear 4. Okey, right, beres. Kita buka bahagian bontot belakang dulu. Kita tonggengkan dulu, bukakan bahagian bontot belakang. Okey, right. Jadi kepada anda yang sedang menyaksikan live bersama saya ini adalah sebuah gearbox Proton perdana auto yang kerja-kerja overhaul, langkah-langkah apa tata cara bagaimana kami nak overhaul ataupun nak rombak gearbox auto ni. Jadi terima kasih kepada yang layan live bersama saya hari ini. Ini adalah sedikit perkongsian daripada kami untuk anda semua. Jadi ada yang juga video-video live ni diguna pakai untuk student-student di college community, ada ataupun college vocational yang ambil video ni untuk mempelajari macam mana cara-cara ataupun bagaimana tata cara untuk overhaul sebuah gearbox auto. Okey, ini bahagian untuk bahagian housing dia untuk gear 4. Buka bahagian housing gear 4. Sebab perdana ni satu kebaikan dia, kalau katakan gear 4 dia loose ataupun ni cap dia, untuk kalau katakan gear 4 dia macam pressure dia loose, gearbox tak perlu diturunkan. Hanya buka bontot belakang je. Dalam ni ialah bahagian clutch dia. Ni clutch dia. Okey, buka dia punya pin ni, nak tengok clutch dia jap. Okey. Kita buka bahagian dalam dia. Kalau untuk perdana, dia ada 4 keping clutch yang berfungsi untuk gear 4. Ada orang panggil final gear, ataupun bahasa pasar yang mudah untuk kita faham adalah untuk gear 4 dia. Ni kelas dia. Nampak kelas dia cantik lagi ni? Kelas dia cantik lagi ni. Tapi dia ada kebocoran. Jadi kalau kita test kereta ni, sebelum saya turunkan gearbox kereta ni, saya tengok kereta ni gear 4 dia macam slip sikit, macam pressure tak cukup, power tak ada. Rasa meraung sikit. Tapi bila kita tengok kelas dia okey, dia ni adalah awalan, mungkin kita awal-awal nak rosak gearbox ni. Dia punya mungkin masalah pada seal dia. Mungkin seal ni dah keras. Kalau tengok seal ni mungkin dah keras. Kalau saya pegang, seal dah keras. Maksudnya kat sini kemungkinan ada kebocoran, sedikit kebocoran yang menyebabkan kereta ni macam power dia tak cukup. Bila kita speeding je macam power tak cukup. Kat sini kalau boleh tengok, keras seal dia. Belakang ni ada dia punya ring dia. Okey. Dalam ni ada dia punya spring dia. Dalam ni spring ni kita buka klip ni, dalam ni ada dia punya seal dia. Okey. Beres. Ni bahagian housing gear dia. Okey. Dan pastikan susunan untuk bahagian bearing dia ni, jangan terbalik. Ini adalah bearing dia ni. Dia duduk macam ni, jangan terbalik. Sebab apa? Selalunya kerja-kerja pemasangan ni, kalau kita tersilap langkah lah yang menyebabkan gearbox kita akan jadi masalah. Bila pasang, silap sikit je, kita akan terasa masalah pada bahagian transmisi kita. Okey, beres. Tim, kita dah clearkan dalaman, isi perut dalam gearbox kita dah baraikan. Okey, housing nanti kita letak tepi dulu. Screw letak dalam bekas tu. Nanti kita nak baraikan, kita nak susun. Okey. Selepas kita baraikan ataupun selepas kita leraikan dalaman gearbox kita, apa langkah yang kita perlu buat? Macam ni, cara-cara inilah tata kerja dia. Selepas kita keluarkan isi perut dalam gearbox ni, apa langkah seterusnya yang perlu kita buat? Langkah seterusnya adalah susun balik barang-barang dalam perut gearbox ni yang kita dah buka. Bersihkan meja dulu. Lepas tu kita susun dulu. Sebab susunan atur ni yang penting. Ini adalah basic sebenarnya. Susun atur balik pada bahagian dalam gearbox yang kita dah buka ni. Susun atur dulu supaya kita tak confuse nanti. Masa kerja nak buka, nak leraikan, nak bersihkan, lepas tu kita nak pasang balik. Inilah orang kata satu cara yang untuk kita tak tersilap langkah
masa kerja-kerja membaik pulih gearbox. Sebab apa? Kalau kita longgokkan macam ni punya gearbox, kita tak susun atur dulu, kat sini nanti takut bila kerja-kerja pemasangan kita terlepas pandang, terskip kerja kita. Jadi kita bersihkan meja dulu. Valve body ni kita tolak tepi dulu. Yang mana-mana kerja-kerja yang tak bersangkutan dengan gearbox kita ni, kita tolak tepi dulu. Okay, right. Lampu tak nak? Sekejap. Lampu. Okay. Sekejap, kita setting lampu kita dulu. Jadi siapa yang tengah live sama saya, yang baru masuk, ini adalah sebuah gearbox Proton Perdana Auto. Okay. Kalau ada persoalan, ada pertanyaan, boleh sampaikan di ruang komen ni. Terima kasih kepada yang bersama saya, live bersama saya hari ini. Okey, beres. Jadi, selepas kita buka gearbox ni semua, kita dah bongkarkan dalam isi perut dia semua, apalah yang selanjutnya kita kena buat? Langkah-langkah seterusnya. Bersihkanlah meja ni. Dalam kerja-kerja membaik pulih gearbox auto ni, yang penting sebenarnya kebersihan ni kena kawal sikit lah. Kotoran ni kena kawal sikit. Jangan terlampau banyak sangat kotoran. Sebab bila kerja repair gearbox ni, kotor-kotor ni semua, jadi kerja tak syok lah. Jadi kita susun dulu. Kita bagilah kerja kita jadi dalam keadaan kita yang selesa. Ini dia punya bearing dia, dia punya washer dia. Okay. Ini bahagian shaft dia. Ni shaft dia ni. Input shaft. Ambil tu kita periksa input shaft dia okey tak okey. Ada makan tak bahagian ni. Check dulu tengok. Okey. Lepas tu kita susun dulu. Kita tolak dulu oil pump ke tepi dulu. Hari ni saya nak tunjuk ajar sikit lah kepada anda semua. Mana tahulah benda ni boleh memberikan manfaat untuk kita semua. Minta tolong tekanlah button share. Kain. Okey, beres. Jadi, apa kerja-kerja seterusnya? Kerja-kerja seterusnya adalah kita susun atur balik barang-barang dia. Shaft dia. Nampak tak? Clear tak? Okey tak? Okey, sekejap saya zoomkan sikit. Tengokkan sikit lokasi supaya anda jelas untuk melihat kerja-kerja untuk warai sebuah gearbox. Okey. Ini bahagian direct clutch dia. Buka klip direct clutch dia. Sekejap. Dalam direct clutch dia ada terdapat 3 keping friction plate ataupun 3 keping clutch plate. Ni bahagian dia punya friction plate dia. Okey. Ini bahagian friction plate dia. Ada 3 keping clutch dia. 1, 2, 3 keping. Pastikan dalam keadaan clutch macam mana keadaan dia, kondisi dia. Okey. Kita letak, susun atur dia baik. Nanti kita buka bahagian klip dia. Sekejap Ni dalam ni ada dia punya spring, ada klip. Jadi kita kena tekan spring ni, kita buka klip dia untuk kita keluarkan dia punya bahagian piston dalam ni. Dalam piston ni ada dia punya O-ring. O-ring bahagian luar dan O-ring ada pada bahagian dalam. Kejap, nanti kita minta tolong bukakan dulu Okey. So dulu. Sebenarnya kalau kerja-kerja membaiki gearbox ni, kalau kita duduk dalam atau kita buka dalam keadaan yang tersusun, jadi kita rasa buat kerja pun seronok. Dan kita pun tak serabut kepala otak kita ni. Ini bahagian forward clutch dia. Ini forward clutch dia. Nampak cantik kan? Elok je. Sama juga, forward clutch ada 3 keping clutch plate. Dan ada diselangkan dengan bahagian steel plate dia. Letak tu ni. Jadi siapa yang tengah live bersama saya ni, yang baru masuk live ni, selamat malam saya ucapkan. Assalamualaikum. Ini adalah kerja-kerja untuk kita buka sebuah gearbox auto. Satu lagi, kalau panduan untuk saya semua, kalau katakan macam ni, saya nak tengok macam mana keadaan dia punya seal dalam ni okey ke tidak, saya akan pusing. Kalau saya tak boleh pusing benda ni, maksudnya seal tu dalam keadaan yang okey lagi. Seal ni okey lagi. Kita pusing, okey lagi. Dia ketat. Seal ni. Dan kita tengok bahagian dia punya, ni ada fiber ring, ada dia punya washer,
ada dia punya fiber washer dia sekali. Okay, ni dia. Syok, siapa yang belajar gearbox ni sebenarnya syok? Layan. Kita susun dulu. Nampak tak? Jadi kita buat kerja syok lah. Bila kita buat kerja syok, tersusun, jadi kita tak pening kepala. Sebab benda-benda ni, asas benda ni, kalau kita buat dalam keadaan tersusun, jadi pemasangan kita pun jadi macam syok je. Buat kerja seronok je. Okay, ni bahagian low and reverse clutch je. Ambil dia punya clutch split dia. Kita susun. Okay. Ni bahagian drum dia. Ini bahagian sun gear, planetary gear. Ini bahagian drum. Ini bahagian brake band. Okay. Ini bahagian diffusion gear, kita tahu sini. Okay, ini bahagian untuk end clutch dia. Untuk gear 4 dia. Oh, cantik lagi. Oh, cantik. Oh. Okay. Susun. Supaya benda ni tak berterabur. Sebab tu saya suka buat kerja ni atas meja. Sebab bila atas meja kita ada space yang cukup, space yang selesa untuk kita buat kerja-kerja kita. Okay. Nampak? Okay. Jadi susun aturlah gearbox anda. Jadi kat sini lah anda boleh lihatkan susun atur sebenarnya dalam gearbox sebenarnya, dalam gearbox auto, kalau kita faham apa konsep, apa fungsi, apa susun atur dia, jadi kita tak ada pening kepala untuk dalam kerja-kerja membaiki gearbox kita, overhaul gearbox. Biasa kalau benda ni kita tak buat, kat sinilah kita akan menghadapi masalah semasa kerja-kerja pemasangan. Kalau ikutkan, kalau kita faham apa konsep dalam gearbox, InsyaAllah benda ni memudahkan kita sebenarnya. Sebab kerja-kerja overhaul gearbox, kalau kita faham konsep dia, faham susun atur dia, kita tak buat dalam keadaan kelang kabut, InsyaAllah kerja pemasangan kita pun akan teratur. Jadi inilah cara dia. Susun aturlah kerja anda. Sementara tu saya bacalah anda punya komen anda. Sementara kita tunggu. Okey. Baru clear, alhamdulillah. Hamdan. Terima kasih banyak. Sekejap, saya tengok sekali lagi. Kalau wajar berapa bajet bosku? Kalau wajar dia punya kos untuk overhaul lebih kurang dalam 2000 lebih juga. Dalam wajar ni dalam 2000 lebih dia punya kos overhaul dia. Okey. Salam sejahtera. Mana-mana workshop atau pemain yang nak belajar gearbox boleh berhubungi dengan admin saya ni. Ni nak belajar gearbox boleh belajar. Ada nombor WhatsApp ni. 0142945265 JV belajar gearbox. Okey. Siapa yang berminat untuk belajar ilmu membaiki gearbox boleh bersama saya. Okey, right. Sekarang ni dah buka dia punya bahagian forward class, direct class dia. Ini bahagian direct class dia ni. Ini dia punya seal. Inilah selalu kita nak tengok seal dia ni. Seal ni kembang ke tidak? Kat sini lah seal ni. Penting ni. Sila cantik ke tidak, kita kena tengok ni. Tu buka juga. Okey. Bahagian ni sama juga. Okey. Dia tengok getah dia. Okey. Okey, ni pula dalam ni ada seal dia. Okey. Dan ni pula dalam ni ada seal juga. Buka seal dia. Dia ada seal bahagian luar, dia ada seal bahagian dalam. Okey, ni dia seal. Seal ni yang paling penting sekali bila kerja-kerja overhaul gearbox, kerja-kerja servis gearbox, seal-seal ni yang perlu diganti. Rosak tak rosak, elok tak elok, wajib ganti seal ni. Dan pastikan seal yang anda gunakan dalam keadaan seal yang kualiti lah. Jangan pakai seal yang China-nya ke atau seal yang lokalnya. Sebab seal yang lokal dia akan mempengaruhi ketahanan dalam gearbox kita ni. Okey. Okey, beres. Lepas tu ni pula bahagian low and reverse ni. Beres. Okey, alhamdulillah. Kita jawab soalan jap. Tengok apa soalan-soalan yang kawan-kawan kita nak baca atau kawan kita nak dengar. Okey, bos.
Ada cawangan tak atau partner tak area Sungai Petani? Minta tolong tengokkan gearbox. Boleh? Nanti Abang Waza nanti boleh WhatsApp saya, nanti saya bagikan kontak number yang mana berdekatan dengan Sungai Petani. Okey, bos, gearbox Audi boleh bikin tak? InsyaAllah boleh Abang Ril, boleh. Audi ni memang biasa masalahnya, yang model-model yang pakai mekatronik ni memang selalu ada masalah. Okey, Abang Azrin, okey nak belajar. Okey, siapa yang berminat untuk belajar ilmu membaiki gearbox bersama saya pakargearbox.com ataupun kita punya platform JV Auto Loop. Okey, boleh nanti tinggalkan nombor telefon. Siapa yang berminat nak belajar gearbox, tinggalkan nombor telefon anda. Nanti insyaAllah saya akan beritahulah detail macam mana nak belajar gearbox. Terutamanya anda yang ada workshop. Okey, salam tuan. Myvi lagi best. Saya mula keluar minyak. Lagi best mula keluar minyak melalui bahagian bawah gearbox. Apa yang menyebabkan minyak gearbox tu keluar? Okey, Abang Fakih. Biasanya kalau katakan bocor pada bahagian bawah tu boleh disebabkan daripada masalah pada bahagian oil sump, gasket oil sump bocor, drive shaft oil seal bocor, bahagian torque converter oil seal bocor pun boleh menyebabkan minyak keluar pada bahagian bawah gearbox bang. Muhammad Zaki, mana nak cari bang gearbox? Mana nak cari barang-barang gearbox? Okey, Abang Muhammad Zaki, nanti boleh WhatsApp ataupun saya ada pinkan nombor telefon ni. Contact number saya punya admin. Kalau abang nak cari barang-barang gearbox, abang boleh save nombor telefon admin yang saya tagkan ni bang. Okey, gearbox Kelisa nak overhaul berapa? Gearbox Kelisa biasa kalau nak overhaul bajet dia lebih kurang dalam plus minus pun dekat 2,000 juga bang. Sebab gearbox Kelisa ni, dia gearbox Kelisa tak sama dengan gearbox yang kat kedai potong. Sebab gearbox Kelisa yang ada kat pasaran kat Malaysia ni, dia menggunakan cc 1000 cc. Jadi kalau katakan gearbox dia, ratio gearbox dia tak sama dengan gearbox Kelisa yang ataupun kat market kat luar tu yang pakai 660. Ratio lain. Okey, right? Mana dapat spare part oil seal atau o-ring bos? Okey, Abang Saw maju, nanti boleh WhatsApp saya bang ataupun pin anda bawah ni bang, nanti boleh minta detail bang. Gearbox Grand Livina 1.8 berapa kos? Gearbox Grand Livina 1.8 dia punya kos untuk membaiki gearbox lebih kurang dalam 2,500 maksimum 2,800. Bos ada cawangan tak dekat Sandakan? Sandakan ada Andri. Nanti Andri minta tolong, Abang Andri siapa yang dah masuk? Berapa bajet? Servis gearbox Wira Auto atau better tukar je second. Boleh juga, ada separuh customer kita dia nak suka nak mudah dia tukar gearbox second je. Tapi ada separuh juga ada yang minat untuk tukar ataupun overhaul balik gearbox. Satu kalau katakan cost overhaul gearbox lebih kurang dalam 1,800 untuk Wira 1.5. Kalau Wira 1.6 lebih kurang bajet lebih kurang plus minus dalam 2,000. Okey. Abang Zainal Rosmini, okey, ada tinggalkan nombor telefon nak belajar gearbox. Okey, nanti saya minta tolong saya punya in-charge atau admin saya bagikan detail ke siapa yang nak belajar gearbox. Salam kalau Jap. Kalau Toyota Altis tahun 2002, kalau cost overhaul, bajet boleh tahan juga bang. Kalau katakan Toyota Altis ni, bajet dia lebih kurang dalam 3,000 ke 3,500. Terima kasih siapa yang tengah live bersama saya ni. Alhamdulillah, ini adalah sedikit perkongsian daripada saya untuk platform untuk memahami sedikit sebanyak berkenaan dengan gearbox auto kita ni. Okey, kita sambil lalu dulu tengok gearbox kita. Susunlah atur gearbox anda yang telah anda leraikan pada bahagian dalam gearbox ni. Susun atur dia balik. Kat sinilah yang pentingnya. Kerja-kerja overhaul ni sebenarnya susun atur. Susun atur ni lah yang kerja-kerja yang sepatutnya kita kena ambil berat. Titik beratkan benda ni. Okey. Jadi kalau tengok pada keadaan ni, gearbox ni belum di overhaul, belum dibersihkan lagi kompartmen-kompartmen ni. Bahagian dalam ni belum di overhaul lagi, tapi kita sedap lah mata memandang. Kita kena kerja-kerja bersih tu sedap lah mata kita mandang tengok gearbox kita, dalaman gearbox ni tersusun rapi je. Barulah kita bersihkan satu persatu bahagian dalam gearbox je. Jadi kita seronok lah buat kerja ni. Kat sinilah sedikit info daripada saya kepada anda semua yang mana tengah live. Alhamdulillah, terima kasih kerana dapat bersama saya pakargearbox.com. Okey. Beres perkongsian ni untuk anda semua. Jadi ada persoalan, ada pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen. Dan siapa yang nak belajar ilmu membaiki gearbox, bolehlah bersama saya. Sekejap. Dan selalu kita akan tengok muka sikit lah. Okey, right. Jadi kepada anda luar sana, siapa yang nak belajar ilmu membaiki gearbox, bolehlah bersama saya pakargearbox.com. Okey, jap. Tengok muka. Muka tak nampak lah. Okey, right.
Muka tak nampak lah. Boleh tak nampak muka? Sekejap Okay. Adjust sikit tolong nak. Tolong adjust sikit. Muka Dan tak nampak ah. Orang tanya muka Dan tak nampak ah. Sekejap Okay, tengok muka nak. Okay. Barulah nampak muka. Dengan suara saja. Okay. Bila nak, okey, sekejap. Saya jawab persoalan anda. Okey, saya depan anda sekarang ni, ada persoalan, ada pertanyaan berkenaan dengan transmisi anda ataupun ada masalah dengan transmisi anda, gearbox anda. Okey, tujukan kat sini. Saya jawab sekejap. Sepantas mana saya boleh jawabkan untuk anda. Avanza berapa cost overhaul? Avanza cost dia lebih kurang dalam 2,500 ke 2,800. Dia punya cost overhaul termasuk top converter. Bos, kalau pasang gearbox auto atau CVT, cooler boleh recommend ke area perlis atau apa? Okey, sebenarnya kalau ikut saya, cooler ni bukannya satu benda yang wajib untuk kita tambah. Yang penting sekarang ni kita perlu gunakan minyak yang bersesuaian, minyak original dan filter ganti setiap waktu 40,000 paling tidak. Cooler bagi saya benda ni bukan satu benda yang wajib. Sebab saya pun pakai kereta pun cooler standard je sampai sekarang. Tak kira speeding ke macam mana pun. Yang penting minyak kita dalam keadaan yang okey, filter kita dalam keadaan yang okey. Okey. Siapa yang ada masalah berkenaan dengan gearbox, kita boleh kontak dengan Abang Faizal Abdul Aziz kita dekat 4G Garage. Faizal 4G Garage dekat area Bandar Tun Razak dekat Ceras. Okey, bila lagi nak pasang balik gearbox bos? Bila lagi nak pasang balik gearbox? Okey, dah lepas ni dah kita susun, barulah kerja-kerja bersih semua, barulah kita kerja-kerja pemasangan. Sebenarnya kalau betul-betul kalau kita buat overhaul gearbox ni, sebenarnya masa tak perlukan lama pun. Plus minus pun kalau kita betul-betul fokus dengan gearbox, sebenarnya dia mengambil masa paling lama pun dalam 3 atau 4 jam je. Kalau gearbox macam ni lah, kalau katakan perdana. Okey, Melaka ada cawangan ke bang? Ada. Melaka ada, Jazid Melaka. Okey, nak belajar gearbox. Okey, Abang Aris kita, Aris Waris. Selalu Waris ni orang Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan. Okey, nanti kita akan beritahu. Jadi siapa yang nak berminat untuk belajar ilmu membaiki gearbox ataupun nak belajar menambahkan pengetahuan berkenaan gearbox, boleh tinggalkan nombor telefon. Nanti kita akan bagi detail macam mana anda boleh belajar gearbox bersama kami sehingga anda boleh independent, boleh buat sendiri je. Sebenarnya ada cara mudah untuk kita belajar gearbox. Memang betul gearbox ni nak belajar memanglah satu benda yang sukar. Tapi insya-Allah dengan teknik-teknik yang apa yang kami sampaikan nanti, insya-Allah dia akan memudahkan cara-cara atau kerja-kerja membaiki gearbox. Okey, ada soalan tak yang saya belum jawab? Izora berapa bang? Kalau Izora Bull dia punya cost overhaul agak tinggi, melibatkan dalam 3,500, maksimum dalam 4,500. Kalau melibatkan kena tukar shaft primary dengan secondary. Toyota Altis dia punya cost lebih kurang dalam 3,000. Abang Riz Suardi, boleh insya-Allah kita akan bagi detail macam mana nak cara untuk belajar gearbox. Okay, ada tak persoalan lagi yang mana yang saya boleh bantu? InsyaAllah saya akan bantu anda. Jadi kepada anda yang tengah live bersama saya ni, ini adalah sebuah gearbox transmisi auto untuk model Proton perdana yang kami leraikan. Kami akan buat kerja-kerja membaik pulih atau kerja-kerja overhaul dalam gearbox untuk gearbox auto ni. Jadi anda berpeluang melihat bagaimana cara-cara atau tata kerja bagaimana kita nak overhaul gearbox untuk model-model auto ni. Yang penting tata cara tu step by step. Jangan kita main buka, main longgok je. Nanti ada masalah. Takut apa? Bearing-bearing ni. Lalu kalau katakan bearing-bearing ni kalau kita pasang, kita buka, kita tak susun dalam keadaan tu, nanti kerja-kerja nak masang semua, kat sini anda tengok manalah bearing ni. Kat mana duduk bearing ni? Inilah pentingnya untuk kita tahu susun atur masa mana bila kita nak overhaul gearbox. Belakang ni ada washer. Jangan tertinggal. Washer ni penting. Okey. Clip. Sebab tu masa kerja-kerja overhaul, susun atur tu yang paling penting. Jangan main berterabur je. Mana duduk seal dia. Jadi kita buka, kita duduk balik tempat dia. Kita letak tempat dia. Seal-seal ni sama juga. Kita buka, kita letak tempat dia. Supaya kita tak confuse. Ataupun kita tak macam, kat mana aku letak seal dia? Ni bahagian dia.
Seal ni. Dalam ni ada juga seal ni. Banyak seal ni. Sebab ini kalau ikut kan, gearbox perdana ni adalah gearbox asas ni. Kalau bagi saya gearbox perdana adalah gearbox asas. Tapi dengan gearbox asas ni kita kena ambil tahu. Sebab kalau kita tak belajar asas membaiki gearbox, asas-asas gearbox ni, gearbox yang biasa ni, macam mana kita nak pergi step seterusnya. Contohlah kalau katakan contoh macam Toyota yang Velfire yang 3.5, yang ada 6 speed, yang ada 7 speed, kereta BM, kereta Audi ke apa semua. Kalau kita tak ada asas berkenaan dengan gearbox, kita nak melangkah ke hadapan lagi pun agak bermasalah. Asas gearbox penting. Wajib belajar asas dulu. Okey? Macam ni lah cara susun dia. Itulah sedikit perkongsian daripada saya. Yang siapa-siapa yang ada masalah ataupun ada komen-komen ke apa, boleh sampaikan ruang komen ni. InsyaAllah saya akan bantu ataupun kita akan berkongsi info kepada anda semua. Itu saja untuk live saya malam ni. Berkongsi ilmu kepada anda atau berkongsi maklumat kepada anda berkenaan dengan gearbox ataupun transmisi Proton perdana. Jadi inilah platform kami untuk anda semua. Belajar, lihat, buat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.